masjid jadi tempat untuk sesiapa nak jumpa Nabi. Kita dah naik pejabat tak jumpa 2 tahun. Rupanya ada rumah tu London, rumah bungalow 5 juta. Kan? Duduk sana. Waktu Ramadan pergi sana. Sebab apa dia? Siang dia pendek, malam panjang. Jadi puasa relax sikit. Kan? Habis Ramadan baru balik Malaysia. Tengok macam mana keadaan rakyat. Okey, ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kena contoh kalau kita menjadi pemimpin, beri ruang untuk orang jumpa kepada kita, mengadu masalah. Hal protokol itu mesti, tapi jangan sampai ada diskriminasi ataupun kita katakan unsur berat sebelah. Jangan. Kan? Nabi kita ni Perdana Menteri di Madinah, tetapi Nabi memberi ruang kepada sesiapapun untuk jumpa kepada baginda. Lalu bila datang kepada baginda, Nabi kata, jom kita pergi lah nak kita selesaikan masalah. Nabi tak kata, saat-saat nanti dulu aku tak makan tengah hari lagi. Dah. Nabi SAW, kerana di mata Nabi, hal-hal berkaitan rakyat perlu diselesaikan, apalagi pertelingkahan di kalangan mereka. Kemudian bila datang khabar seperti itu, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu. Jadi bila orang datang mengadu macam tu, Nabi pun keluarlah daripada kota Madinah menuju ke Kuba untuk selesaikanlah masalah di kalangan mereka ni. Nabi keluar dengan siapa ni? Unasin ma'ahu, bersama manusia ini. Unasin ini daripada kata an-nas, al-insan, dia punya mufrad, dialah insan, an-nas. Ada riwayat yang menyebut Nabi SAW keluar bersama min ashabihi ma'ahu. Nabi keluar dengan sahabatnya. Dalam riwayat yang lain disebut siapa sahabat yang ikut dengan Nabi SAW itu, yaitu Ubay bin Ka'ab, salah seorang daripada ahli Qurra, orang yang menghafal Al-Quran, qari. Di antara qari-qari di zaman Nabi SAW ni Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini pernah dilantik oleh Sayyiduna Umar Al-Khattab pada zaman pemerintahan beliau. Bila datang bulan Ramadan, Ubay bin Ka'ab dilantik menjadi tok imam. Itu yang pensyariatan solat tarawih ramai-ramai itu. Itu bukan bid'ah tu. Sekalipun dia bid'atun hasanatun. Yang telah dilakukan oleh Sayyiduna Umar. Siapa imam dia? Ubay bin Ka'ab. Kerana dia seorang qari, seorang yang hafal Al-Quran dan seorang yang pandai baca Al-Quran. Antaranya Suhail pun ikut dengan Nabi SAW. Suhail bin Bayda. Bila datang Nabi SAW, pergilah Nabi ke Kuba bersama dengan para sahabat. Tak payah escort lah. Escort ni jumpa kawan-kawan dia je lah, sahabat-sahabat Nabi. Kalau Nabi Perdana Menteri, ada Perdana Menteri Pendidikan, guard Nabi, ikut dengan Nabi. Menteri Sosial, ikutlah. Menteri Sukan, ikut dengan Nabi SAW pergi sana. Tak payah escort lah, tak payah. Nabi SAW dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai sana, Nabi selesaikanlah masalah rakyat ni. Jumpa kabilah yang ni, jumpa ketua yang tu, jumpa yang ni, apa masalah, bincang punya bincang. Alhamdulillah selesai. Biasanya kalau ada masalah, nak selesaikan masalah itu, jumpa cari orang tengah. Kita kalau ada masalah dalam organisasi atau dalam masyarakat kita, kena rujuk orang tengah, cari orang tengah untuk selesai masalah. Tak boleh kita sendiri selesai. Tak selesai dia jadi lagi teruk. Sebab masing-masing nak menang. Aku nak menang, dia pun nak menang. Kan? Sama-sama Melayu bergaduh. Aku pun nak menang, aku pun nak menang. Jadi kena cari orang yang ada menyelesaikan masalah, duduk tengah, dia tukang menyelesaikan. Siapa dia? Orang yang dihormati. Caranya cari orang yang dihormati di kalangan mereka. Nabi orang yang dihormati kerana baginda pemimpin. Maka selayaknya Nabi SAW berada di tengah untuk selesaikan masalah mereka. Jauh ni daripada Kuba ni datang, semata-mata nak selesai masalahnya.
kan? Tapi kita begitulah, ada masalah kan, cari orang tengah, orang yang dihormati untuk selesaikan masalah, kan? Suami istri bergaduh, berbalah suami istri, kan? Cari orang tengah, siapa yang dihormati di kalangan mereka? Mak bapak dia kan, ikutlah siapa? Kan? Jabatan agama, ikut jabatan agama lah boleh. Kalau suami istri sama-sama nak selesai, tak selesai, kan? Suami kata nak kahwin satu, istri kata langkah mayat aku dulu. Macam mana aku nak langkah, hang tak mati lagi? Kata, kan? Habis berbalah. Kena cari satu orang untuk selesai masalah, kan? Okay, Nabi datang, selesai masalah, bincang-bincang, alhamdulillah selesai masalah. Tetapi fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila selesai masalah, Nabi ditahan pula dah, kan? Selesai dah masalah, kan? Mana yang boleh balik dah. Banyak lagi urusan nak jadi Perdana Menteri ni, banyak lagi. Tak ada masa nak ziarah lawat-lawat sana tu. Nak Beijing, pergi mana. Tak ada masa, kan? Jadi Nabi pun nak balik lah, tapi orang tahan pula orang sana. Ya Rasulullah, kena tarik sikit roti canai. Tahan Nabi, buat jamuan. Biasalah nak gembira, buat jamuan. Jadi buatlah masak-masak sikit, rendang apa semua, nak makan. Nabi pun buatlah jamuan sahabat-sahabat, orang-orang daripada bangsa Amrin bin Auf ini, makanlah semua tu. Kemudian wahanatis shalah. Nabi keluar waktu zuhur, pergi Kuba, jauh tu Kuba. Nabi jangka Nabi akan balik, tetapi sangkaan Nabi meleset. Rupanya mereka tahan, ingat nak selesai masalah aja, rupanya kena tahan, nak pergi jamuan lah pula. Tiba-tiba masuklah waktu zuhur asar, sedangkan Nabi SAW ini imam kepada umat Islam pada waktu itu. Tak pernah Nabi jadi makmum. Cuma ada riwayat akhir hayat Nabi, di akhir hayat Nabi pernah jadi makmum. Kita nak sebut ni, sebelum daripada ni Nabi tak pernah lagi jadi makmum. Jadi macam mana nak buat? Oh, rupanya sebelum daripada berangkat tu Nabi dah pesan daripada Bilal bin Rabah. Nabi kata pada Bilal bin Rabah, nanti kalau aku lewat balik nanti hang bagi tahu dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, bagi dia nanti jadi tok imam kalau aku lewat nanti. Ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia pesan daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ni kita kalau jadi tok imam lewat, pesanlah pada siapa-siapa, jangan tak jadi masalah, jangan berbalah, kan? Sama-sama tok imam berbalah pasal apa? Kan? Jadi imam sebab nak dapat pahala. Kalau dia tak dapat datang, kita jadi tok imam, kita lebih pahala. Kita jadi Bilal, mau lewat, tak apa, kita banglah dapat pahala lebih, kan? Dia lewat urusan dia lah. Kalau dia tak amal, dia tipu, itu urusan dia dengan Allah. Kita dapat lebih. Jadi kita ni Nabi ajar dari sudut fiqh, kalau ada masalah atau nanti khawatir tak dapat balik, pesan pada seseorang, bagi pesanan pada seseorang, supaya orang pun tidak tertunggu-tunggu, tertanya-tanya, bapa tak datang pula malam ni, tok imam pi mana, mentang-mentang lah baru kahwin. Contoh gitulah, biasalah, kan? Iyalah, patutnya bagilah 2 bulan cuti, ni bagi 3 hari ya cuti, mana puas. Apa barang lah, orang muda kata, apa barang Ustaz? Okey. Jadi Nabi pesan pada Abu Bakar, pada Bilal, nanti kalau aku lewat tak sempat balik, nanti suruh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq jadi tok imam. Jadi bila masuk waktu asar, Bilal pun faja'a Bilalun ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Bilal pun datang kepada Sayyiduna Abu Bakar. Bilal ni Bilal bin Rabah tu lah. Orang Melayu kita Bilal tu tukang bang tu, kan? Itu nama dia, Bilal bin Rabah. Yang tukang bang tu bahasa Arabnya muazzin, kan? Azan, muazzin, kan? Tukang azan, tukang bang, tukang apa lagi? Bilal, tukang panggil orang solat. Tu kan Bilal ni nama kepada sahabat Nabi SAW, tukang azan Nabi. Di zaman Nabi ada lebih kurang 4 orang tukang azan, antaranya Ibnu Ummi Maktum. Ini salah seorang juga Bilal Nabi SAW. Dia merupakan Bilal di Madinah. Ada salah seorang lagi Sa'ad bin Al-Qiraz. Ini Bilal di Kuba. Waktu di Kuba dia jadi Bilal. Ni
Sa'ad bin Quraz. Jadi bila kita tahu siapa Bilal zaman Nabi, kita kata Bilal bin Rabah. Tak, ada lagi 3 orang. Itu Ummi Maktum, ibnu Ummi Maktum ni buta dia. Dia buta. Dah Ustaz, buta macam mana boleh jadi Tok Bilal? Dia nampak tak jam? Alah, dia boleh bunyi, dia dengar lah, dia boleh bang. Antaranya Sa'ad bin Al-Qiraz dan salah seorang Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ini Bilal di Mekah. Nah, ini 4 orang Bilal zaman Nabi SAW. Bilal datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Faqal, dia kata pada Abu Bakar, Ya Aba Bakrin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad khubisa. Ya Rasul,